Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Ilman bin Muhammad Nazri dari Unit X7. Hari ini, saya akan membentangkan video berkaitan mobiliti sosial dalam pendidikan bagi subjek Sosiologi dalam Pendidikan EDUP 3153. Sebelum itu, mari kita lihat perkara yang terkandung di dalam mobiliti sosial di dalam masyarakat. Menurut ahli falsafah Rusia, P.T. Rimsky, terdapat 3 kelas mobiliti sosial. Yang pertama, vertikal naik, yang kedua vertikal turun dan yang ketiga horizontal. Mobiliti sosial adalah perpindahan status seseorang atau sekumpulan masyarakat dari satu posisi kepada posisi yang lain. Fenomena ini secara tidak langsung merujuk kepada perubahan status sosial individu atau kelompok dalam masyarakat. Hal yang mencakupi mobiliti sosial antaranya ialah perpindahan individu dari satu lapisan sosial ke lapisan yang lain mengikut tingkat status, hak dan tanggungjawab yang berbeza dalam kumpulan masyarakat. Menurut ahli sosiologi Joseph S. Rochek dan Roland L. Warren, kedudukan adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dalam hal ini, mobiliti sosial horizontal merujuk kepada perubahan yang dapat dilihat dalam satu lapisan sosial yang sama. Sebagai contoh dalam gambar di atas, seorang doktor bertugas di kawasan berbeza tetapi dengan bidang dan jawatan yang sama. Tidak berlaku penambahan gaji maupun kenaikan pangkat. Perubahan warga negara, perubahan tempat tinggal yang sama taraf, sebagai contoh perpindahan dari kampung A dan ke kampung B merupakan contoh lain bagi mobiliti sosial horizontal. Mobiliti sosial vertikal turun pula ialah perubahan kelas status dalam kelompok masyarakat kepada kelas sosial yang lebih rendah. Sebagai contoh, sewaktu pandemik COVID-19, ramai di antara rakyat Malaysia yang dibuang kerja ekoran dasar kerajaan yang meminta rakyat supaya meminimalkan pergerakan. Mereka yang dibuang kerja merupakan golongan yang tergolong dalam mobiliti sosial vertikal turun. Contoh yang terdapat di dalam gambar, seorang individu yang dahulunya merupakan orang berkerjaya dan kaya telah jatuh miskin dan dibuang kerja. Perubahan status sosial ini dikenali sebagai vertikal turun. Mobiliti sosial vertikal naik pula merujuk kepada pergerakan individu atau kumpulan dari satu status sosial rendah kepada yang lebih baik. Sebagai contoh, mereka yang tinggal di kampung dan datang dari keluarga yang miskin telah mendapat peluang untuk belajar dan mengubah nasib mereka. Perubahan ekonomi, status dalam masyarakat atau pekerjaan merupakan aspek yang dilihat dalam mobiliti sosial. Gambar rajah ini memaparkan perubahan status ekonomi seseorang dari seorang yang miskin kepada seorang yang kaya. Perubahan mobiliti sosial ini juga akan mempengaruhi perubahan sosial dalam pendidikan. Kesan mobiliti sosial di dalam pendidikan terbahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Kedua-dua kesan ini datangnya daripada perubahan mobiliti sosial dan mempengaruhi tahap pendidikan. Antara kesan positif mobiliti sosial dalam pendidikan ialah berlakunya integrasi sosial. Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang bangsa, adat, agama dan budaya. Integrasi sosial berlaku apabila terdapat pencampuran murid dari latar belakang keluarga, bangsa, agama dan budaya yang berbeza di dalam satu kelas. Integrasi sosial ini sangat membantu negara dalam proses membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu padu, seterusnya membawa kepada keharmonian negara. Kesan positif lain pula ialah berlaku persaingan sihat di dalam usaha mencapai kejayaan dalam pendidikan. Saingan yang sihat bermaksud sikap bersungguh-sungguh yang ditampilkan oleh semua murid bagi merebut tempat terbaik di dalam kelas. Saingan yang sihat ini sangat membantu murid dalam memperkembangkan kemampuan intelektual mereka.
Kesan positif lain bagi mobiliti sosial ialah berlakunya peningkatan dalam pencapaian akademik. Hal ini merupakan rentetan daripada integrasi sosial dan persaingan yang sihat. Pencapaian akademik yang baik dapat ditingkatkan melalui kesan positif lain dalam mobiliti sosial. Pencapaian akademik yang baik merupakan tujuan bagi mobiliti sosial dalam pendidikan. Kesan mobiliti sosial negatif dalam pendidikan merangkumi beberapa aspek yang dapat memberi impak yang serius kepada pelajar dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Antara kesan negatifnya ialah gangguan emosi atau psikologi. Mobiliti sosial yang tidak stabil atau tidak pasti boleh menyebabkan tekanan emosi yang tinggi kepada para pelajar. Pelajar yang menghadapi perpindahan sekolah atau perubahan persekitaran secara tiba-tiba mungkin mengalami kebimbangan, ketidakstabilan atau perasaan terasing. Ini boleh memberi kesan negatif kepada pembelajaran mereka kerana mereka mungkin terganggu oleh kebimbangan dan ketidakselesaan emosi mereka. Tambahan pula, tekanan emosi yang berterusan boleh mengganggu kemampuan mereka untuk menumpukan perhatian dan berfungsi secara efektif dalam persekitaran pembelajaran. Kesan negatif kedua ialah pengkelasan sekolah. Mobiliti sosial yang tinggi sering berkait rapat dengan pengkelasan sekolah di mana pelajar yang berpindah-pindah menghadapi cabaran untuk mengekalkan konsistensi mereka dalam pendidikan. Pengkelasan sekolah boleh memberi kesan negatif kepada pencapaian akademik kerana mereka mungkin terputus daripada sumber daya pendidikan yang konsisten dan sokongan dari rakan sebaya dan guru. Selain itu, pelajar yang sering berpindah-pindah sekolah mungkin juga menghadapi kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan kurikulum dan budaya sekolah baharu yang berbeza. Yang terakhir, berlakunya konflik. Perubahan dalam mobiliti sosial juga boleh menyebabkan ketegangan atau konflik dalam persekitaran pendidikan. Ini mungkin berlaku apabila pelajar yang berpindah sekolah merasa terancam atau terpinggir oleh rakan sebaya yang telah lama berada di sekolah tersebut. Konflik antara pelajar atau kelompok boleh berlaku akibat perbezaan budaya, nilai atau latar belakang sosial yang berbeza antara pelajar-pelajar tersebut. Konflik seperti ini boleh mengganggu suasana pembelajaran dan mempengaruhi pembangunan sosial dan emosi pelajar. Akhir sekali, kesan mobiliti sosial negatif dalam pendidikan adalah penting untuk diperhatikan dan diperangi agar kesempatan pendidikan yang saksama dan berkualiti boleh dijalankan oleh semua pelajar. Melalui mobiliti sosial, terdapat perubahan dalam pendidikan semasa, iaitu 5 perubahan pendidikan. Yang pertama, transformasi pendidikan. Yang kedua, aspirasi murid. Yang ketiga, iklim sekolah. Yang keempat, pembelajaran bermakna. Dan yang terakhir, inovasi pendidikan. Transformasi pendidikan. Transformasi sistem pendidikan yang telah dikemukakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah membawa satu perubahan pendidikan di Malaysia. Beberapa anjakan baharu telah dikemukakan dalam menambah baik sistem pendidikan sedia ada melibatkan semua pihak dalam memartabatkan pendidikan selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Murid akan mendapat manfaat yang signifikan dalam perkembangan pendidikan mereka tanpa mengira latar belakang. Murid akan belajar dalam persekitaran pembelajaran yang kondusif dan akan berasa terangkum dan terdidik dengan pengalaman pembelajaran di sekolah. Apabila menamatkan persekolahan, murid akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran bertaraf dunia, nilai moral yang tinggi dan berupaya bersaing dengan rakan sebaya dari negara lain. Perkara ini telah diambil dari Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013-2025. Pelan Pembangunan Negara akan terus menyokong hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk mendapat pembelajaran seimbang dalam kalangan murid. Antara aspirasi yang dinyatakan ialah kemahiran memimpin,
kemahiran dui bahasa dan kemahiran berfikir. Aspirasi murid untuk mencakupi kemahiran kepimpinan melibatkan keinginan untuk memimpin, mengorganisasi dan mempengaruhi orang lain secara positif. Mereka ingin mempelajari kemahiran komunikasi, pengurusan masa dan pemecahan masalah untuk menjadi pemimpin yang berwibawa. Seterusnya, kemahiran dui bahasa menjadi penting kerana pelajar menghargai kebolehan untuk berkomunikasi dalam lebih daripada satu bahasa. Mereka menyedari nilai komunikasi antarabangsa dan peluang kerjaya yang lebih luas dengan penguasaan bahasa kedua. Yang terakhir, kemahiran berfikir merupakan aspirasi penting bagi pelajar kerana mereka ingin menjadi individu yang kreatif, kritis dan analisis. Mereka berusaha untuk mempelajari teknik berfikir kritis, pemikiran kreatif dan kebolehan untuk menyelesaikan masalah secara inovatif. Iklim sekolah pula merupakan keadaan atau suasana sekolah yang membentuk persekitaran pembelajaran kondusif kepada murid. Iklim sekolah merupakan satu budaya yang diamalkan oleh sesebuah sekolah. Budaya ini boleh diamalkan dari awal penubuhan sekolah mahupun baru dicipta oleh guru besar yang menjadi ketua dalam sesebuah sekolah. Iklim sekolah yang baik akan dengan mudah membentuk personaliti murid yang cemerlang. Misalnya, sebuah sekolah mengamalkan sistem pembelajaran guru muda. Murid yang pandai akan dilantik sebagai guru bagi membantu murid yang lemah. Pengamalan budaya ini merupakan sebahagian dari iklim sekolah. Apabila berlaku kerjasama antara semua golongan di dalam sekolah, maka terbentuknya personaliti murid yang berdedikasi, bijak dan bekerjasama. Perkara-perkara ini akan membantu perkembangan kecemerlangan murid. Menjadi satu tanggungjawab kepada guru-guru dan pihak pentadbiran untuk menghapuskan iklim sekolah yang negatif supaya kualiti pembelajaran dan murid yang dihasilkan berkualiti dan mampu menjadi pelajar yang baik secara holistik. Pembelajaran bermakna merupakan platform utama bagi masyarakat untuk membangun sesebuah negara. Oleh itu, kesan mobiliti sosial dalam pendidikan ialah mewujudkan pembelajaran bermakna kepada murid-murid di sekolah. Pembelajaran bermakna bertujuan melahirkan insan dengan minda kelas pertama. Ianya juga merupakan ciri-ciri yang terdapat dalam pembelajaran abad ke-21, yang mana pembelajaran abad ke-21 menekankan penerapan elemen 6C, iaitu kolaboratif, kreatif, komunikasi, pemikiran kritikal, kewarganegaraan dan karakter. Kemahiran ini menjadi aspek yang perlu diajar kepada murid bagi menyediakan masyarakat yang bersedia mendepani masalah mendatang. Sekiranya perkara ini tidak dilatih sedari awal, maka murid-murid tidak akan bersiap siaga dengan masalah yang mendatang. Justru itu telah menjadi sebuah kewajipan kepada setiap pendidik untuk mewujudkan pembelajaran bermakna di sekolah. Inovasi pendidikan merupakan sebuah langkah proaktif dalam memantapkan sistem pendidikan di negara. Tanpa inovasi, pendidikan pembelajaran di sekolah akan menjadi hamba kerana tiada pembaharuan di dalam sistem pendidikan. Selain itu, keberkesanan pendidikan menjadi lebih rendah kerana murid-murid tidak berminat dengan sistem pembelajaran klasik iaitu chalk and talk. Inovasi pendidikan sangat penting bagi melahirkan guru-guru kompeten dengan perubahan haluan pendidikan secara global. 3 contoh yang terdapat di dalam inovasi pendidikan antaranya ialah integrasi teknologi. Hal ini dapat dilihat dengan penggunaan smart TV dan smart board di sekolah. Ada juga sekolah yang membenarkan murid mereka menggunakan aplikasi kecerdikan buatan Artificial Intelligence. Perkara ini sangat baik dalam membantu murid mengembangkan kognitif teknologi mereka. Seterusnya, Flipped Classroom pula bermaksud pelajar mempelajari kandungan baharu melalui video dalam talian atau sumber yang hampir sama dengannya. Kemudian, berlakunya perbincangan di dalam kelas sewaktu sesi pembelajaran. Flipped Classroom menggalakkan pelajar meneroka capaian internet dengan kaedah yang betul
dan melahirkan pelajar yang rajin dan aktif bertanya. Yang terakhir ialah gamifikasi. Gamifikasi merupakan sebuah pendekatan yang mengetengahkan permainan video sebagai sumber pembelajaran. Perkara ini menjadi tular dalam kalangan guru-guru di sekolah kerana rata-rata murid sangat menggemari kaedah ini. Telah terbukti bahawa kaedah gamifikasi dapat membantu perkembangan dan pencapaian akademik murid di sekolah.